Hai geng, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semuanya. Selamat berpuasa. Salam Ramadan daripada saya, Atoy Tohid. So sekarang ni korang semua berada bersama dengan saya dalam program istimewa Ramadan Rakita yang bertajuk Moreh Orang Muda. Dan rancangan ini dibawakan khas kepada korang semua oleh Kementerian Belia dan Sukan. Okey, program ni sebenarnya ada satu program untuk sama-sama kita menyelami ilham, kita sama-sama membincangkan tentang inspirasi dan juga buah fikiran anak-anak muda. Selain daripada kita ada perbualan, kita ada perbincangan, kita juga ada special performance daripada artis jemputan dan juga tetamu-tetamu khas kita. Alright gang, sempena bulan Ramadan 1441 Hijrah ini yang sangat-sangat istimewa, sangat-sangat unik sebab kita menjalani ibadah berpuasa bersama-sama sekali dengan Perintah Kawalan Pergerakan disebabkan COVID-19. So, jomlah kita sama-sama chill, kita refleksi dan kita cari apakah maksud dan hikmah di sebalik bakat sebagai ibadah bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Naim Daniel. Anda rembulan tidak lagi mampu bercahaya. Hai, Assalamualaikum, salam Ramadan semuanya. Anda bersama saya Naim Daniel dalam rancangan istimewa Ramadan iaitu Moreh Orang Muda yang dibawakan khas oleh Kementerian Belia dan Sukan. Naim Daniel, so boleh tak share macam mana plan Naim Daniel sebenarnya untuk tahun 2020 dan macam mana COVID-19 ni dah bagi impact kepada apa yang telah dirancangkan oleh Naim Daniel sepanjang tahun ni? So actually, there's a lot of planning untuk Naim and the team from World Peace Entertainment. Kita orang ada plan untuk buat showcase. Naim pun sepatutnya akan release Naimnya debut album pada tahun ni, 2020 kan. Sebab tahun ni kita macam jangka kan sebagai tahun magic untuk semua orang kan. Like 2020 is like another year for us untuk nak buat itu ini, macam-macam azam kita, macam-macam kita punya target. But itulah bila datangnya dugaan COVID-19 ni, ia mengubah segalanya dari segi kita punya planning, schedule, release lagu dan juga kita kena adapt dengan situasi itu. So yeah, sekarang so far Alhamdulillah Naim dah disebati dengan keadaan PKP dan COVID-19 ni. Kita just bekerja daripada rumah macam tu lah. Oh, right. So, sejak daripada mula PKP sampailah sekarang ni dah masuk ke bulan Ramadan, kan? So, daripada segi fizikal dan mental tu ada terkesan tak? Dan macam mana ataupun apa yang Naim buat untuk hidupkan balik suasana sebab kita tak boleh buat apa-apa, kan? So, mungkin Naim boleh share? So actually the very first phase of PKP ni, fasa 1 hari tu, kita tak terasa sangat tau macam yelah nak sampai lama macam ni kita berkurung kan. Tapi lama-lama kelamaan tu kita terkesan jugalah sebab kita dah lama juga macam tak pergi keluar. Naim pun dah lama tak perform dekat event dan sebagainya. Sekarang ni kita macam rindu dengan fans, rindu dengan our supporters kat luar sana. Bila kita perform kan kita dapat spend time dengan diorang. And now cara terbaru kita boleh spend time adalah Naim selalu penuhkan masa Naim dekat rumah. Bila PKP ni Naim buat lagu, satu hari satu lagu. Projek tu bersama dengan Abang Nur Saleh dan juga Takahara Swiko and everyone yang terlibat. So benda tu still lagi, creativity tu kita tak nak block. Kita still nak run our mind sebab bila lama macam ni kita akan rasa macam kurang inspired kan. So Naim just wanna keep that inspiration coming. Naim buat lagu satu-satu lagu. And bila masuk Ramadan ni pula Naim macam nak kurangkan aktiviti macam nyanyi semua. Naim datang dengan satu konten baru dekat IG Live Naim setiap 10 malam, iaitu Naim akan bacakan kisah 25 Nabi dan juga Rasul. So Ramadan kali ni agak beza sebab kita tak dapat nak cherish masa kita macam yelah pergi tarawih kat surau semua kan, pergi bazar Ramadan, but it's a new experience. Alright, so kalau kata kita tengok sekarang ni banyak inisiatif ataupun banyak pihak yang hulurkan bantuan, yang buat macam-macam usaha untuk bantu mereka yang terkesan daripada segi fizikal dan mental, kan. So untuk Naim sendiri, ada tak apa-apa usaha ataupun inisiatif yang Naim inspired by ataupun yang Naim support sekarang ni? So basically Naim memang hanya duduk dekat rumah and Naim tak keluar langsung pun. Paling tinggi pun start motor je kat rumah ni, gerak sikit. Untuk menolong tu Naim mostly akan pentingkan saudara sekeliling Naim dulu lah. Sebab macam itu yang suruh dalam agama kita pun, apa-apa pun nak jaga sekeliling kita dulu.
jiran tetangga kita dan sebagainya. So macam Naim lebih mengutamakan family dan saudara yang mana memerlukan bantuan kewangan, Naim akan salurkan. Sebab kita nak jadi frontliner tak boleh, jadi kita bantu dari segi lain, kita bantu keluarga kita dulu. And also kita tahu dekat fasa-fasa PKP ni ramai yang terkesan dan juga tertekan dengan apa yang terjadi. Sebab tu Naim cuba maximiskan penggunaan Instagram especially dekat social media untuk post benda-benda yang positif. Kita buat lagu kisahkan cerita tentang rakyat sekarang jadi macam mana. So kita nak try to break the tense in the atmosphere. So itu antara salah satu usaha yang tak berapa banyak lah, tapi sebersikit dapat memberi manfaat pada orang. And Naim gembira bila feedback dapat dekat DM seorang kata like macam somehow diorang punya PKP tak rasa sunyi, tak rasa macam terbeban sangat sebab dapat dengar lagu-lagu Naim buat. So Naim happy sangat bila kita dapat menggembirakan orang. Itu pun salah satu kita kata sebagai ibadah kita juga. So Naim percaya kat luar sana pun ramai yang akan menggunakan Instagram ke Twitter ke social media dengan cara sendiri. So Naim nak orang guna dengan sebaik cara lah. Alright, next. Apa pendapat Naim tentang kita kena penjarakan sosial, kerja dari rumah ataupun duduk di rumah saja, ataupun istilahnya adalah the new norm, norma yang baru. So, apa benda yang Naim buat untuk face norma baru ni? So it's actually something yang bagus tau. Sebelum ni kita macam pandang rendah dengan soal kebersihan, hygiene kita kan, especially bila kita di tempat orang ramai. Bila adanya social distancing dan juga kita katakan sebagai a new normal yang kita patut buat, kita kena stay kat rumah, work from home dan sebagainya. Benda ni adalah satu benda yang baru. Tambah-tambah kita kat Malaysia ni memang orangnya semuanya bekerja, semuanya rajin, semuanya bekerja kat luar, kerja 2 kerja, 3 kerja pun ada. So ini adalah pendekatan terbaru untuk kita semua yang mana tak biasa untuk work from home tu. Kita boleh belajar untuk berjinak-jinak untuk menggunakan teknologi. Kalau sebelum ni kita semuanya memang on field, but this time kita nak kena pass everything through email. Macam Naim sekarang pun bila buat video for client pun semua kena hantar through email. Benda tu kita nak asah balik sebab sebelum ni macam kita mungkin tak pernah prepare untuk this kind of situation, but now kita tahu and dia menjadi pengajaran untuk kita. And Naim rasa this kind of approach untuk semuanya bekerja pada rumah, social distancing, ini adalah satu langkah yang baik daripada kerajaan untuk memulihkan negara Malaysia. And also Naim rasa benda ni kalau menjadi norma dalam masyarakat pun tak ada masalah sebab ianya masih lagi datang satu benda baru di mana kita boleh belajar, iaitu untuk menggunakan teknologi dengan sebaiknya. So this is the time untuk kita buktikan yang rakyat Malaysia ni, kita ni kreatif, kita ni pandai buat semua benda. Jangan memandai je. Hai, saya Dini Syufyan. Okay, so hari ni saya akan menyanyikan lagu single terbaru saya yang bertajuk Pilihlah Aku, live for you guys. So let's go. Lihat serinya wajahmu, ayunnya sejenuh buatkan kamu cari pilihan. Aku milikmu selamanya, kan ku jaga kau sepenuhnya dan bina cinta berdua. Mata bertentang mata, hati turun ke jiwa dan jatuh cinta. Pilihlah aku untuk cari peneman dalam hidupmu, kan setia padamu selalu. Baby, I want you. Pilihlah aku, akan ku belaimu seumpama ratu. Sayangkan ku janji padamu, takkan ku sia-siakan dirimu. Kau punya kunci hatiku untuk mewarnai indahnya bahagia yang tercipta. Mata bertentang mata, hati turun ke jiwa dan jatuh cinta. Pilihlah aku untuk cari peneman dalam hidupmu, kan setia padamu selalu. Baby, I want you.
janji padamu, takkan ku sia-siakan dirimu. No, tidak pernah ku sangka kau wanita senja bulan terang. Walau berjuta sendiri pun, tetap kau jadi pilihanku. Yang pertama aku cinta kamu. Pilihlah aku untuk jadi peneman dalam hidupmu, dan setia padamu selalu. Baby, I want you. Pilihlah aku, akan ku belamu seumpama ratu. Sayangkan ku janji padamu, takkan ku sia-siakan dirimu. Thank you. Alright, thank you so much Rakita and also KBS sebab sudi menjumpa saya dalam program Moreh Orang Muda. Thank you so much. Assalamualaikum. Okey, Naim Daniel dan animasi. Okey, baru-baru ni berjaya menjadi juara di pentas berprestij dengan lagu yang muzik videonya gunakan animasi, dan animasi tu dibawa ke pentas yang bergelar juara tu kan. Alright. So, apa sebenarnya inspirasi dan juga idea pasal animasi ni? Apa sebenarnya yang Naim nak cuba capai melalui animasi? I'm a big fan of animation. Kartun daripada kecil, membesar dengan kartun. Macam mana animasi ni dapat menyentuh hati Naim daripada kecil. Macam, Naim ambil this one example, Naim dulu suka cerita Tarzan tau. Yang lagu Phil Collins kan. Because you in my heart, lagu tu. So, Naim tengok kartun, Naim sedih. Tengok Tarzan tu. Like macam, okay, how can it possible untuk animasi boleh memberi kita 1001 perasaan. So, Naim percaya benda tu sebenarnya bukan sahaja dari segi visual yang nyata je kita boleh cetus perasaan orang. Animasi ni pun salah satunya. So Naim suka nak guna pendekatan animasi dekat music video, dan juga Naim punya persembahan masa hari tu, pertandingan lagu hari tu. And also Naim percaya animasi ni dapat memberikan rasa yang lebih halus. Sebab kita sebelum ni memang kita tahu animasi ni adalah bukan benda hidup. Tapi bila bukan benda hidup, dapat beri kita kesan yang begitu mendalam, dan benda tu kita nampak lah betapa kuatnya kuasa animasi tu. So itu yang cuba Naim sampaikan melalui Naim punya lagu dan sebagainya, music video. Kita cuba sentuh hati orang dengan cara yang berbeza, tapi lukanya, peritnya tetap kita rasa. Okey Naim, sekarang ni kita nak tahu siapa idola Naim dalam penciptaan lagu dan penulisan lirik. Daripada luar negara ataupun dalam negara lah. Dan macam mana seni-seni mereka tu, idola-idola Naim tu dapat mempengaruhi hasil karya Naim sendiri. Untuk Naimnya biggest influence bila menulis, especially kalau international punya artist ke, I really look up untuk melihat Ed Sheeran. Sebab penulisan dia yang begitu fragile, kita boleh tahu kan, like, semua orang boleh relate dengan lirik dia dan sebagainya. And bagaimana dia dapat menyampaikan isi hati dia dengan begitu ikhlas dia dalam lagu. Sebab dia tak perlukan sebarang, dalam setiap lagu dia tak perlukan macam rima-rima, AB. Dia macam main bantai je, like macam dia buat lagu tu macam diary dia. And everyone boleh relate. And also macam mana kita tahu sebelum ni Ed Sheeran memang dia pun datang daripada bawah. So Naim inspired dengan kisah dia, how dia boleh untuk manage to get on top, up there sampai sekarang. Yang sekarang pun dia tengah semi pencen kejap, boleh break from Instagram semua kan. So insyaAllah really hope to see him perform balik lah. So we miss you brother. Cik. Okay, mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Naim Daniel start dengan lakonan di usia muda. Okay, tapi sekarang ni dia nak tanya dekat Naim Daniel, macam mana boleh tiba-tiba ambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang diploma muzik UiTM. Sebenarnya apa visi Naim waktu tu dan juga visi Naim sekarang?
Naim sejujurnya memang seorang pecinta muzik. Daripada kecil dibesarkan dengan muzik dan tak pernah terfikir untuk berlakon sebenarnya. Mungkin Allah dah tunjuk kita di jalan sebagai okay, Naim berlakon dulu mula 8 tahun ni sampai dah besar semua kan. So Naim teruskan perjalanan tu sebagai pekerja seni yang bekerja sebagai pelakon. So kemudian seterusnya bila Naim ambil keputusan untuk ambil diploma in music tu adalah satu benda yang tak jangka pun sebab Naim letak pilihan tu dekat EPU mula 8 tau. Ujung-ujung sekali. First ingat minta asas undang-undang. Tak lepas kan. So bila kita dapat tawaran untuk ke diploma music tu Naim masuk and Naim rasa macam okay why not. Sebab I really look up untuk macam mana Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dia seorang pelakon, dia komposer, dia pemuzik dan dia juga penyanyi. So benda tu dia all-rounder. He's a director also. So benda tu amat menarik dan membuktikan bahawa seni ni not just one thing. You can be anything asalkan you ikhlas buat benda tu. So Naim go for music and Naim pegang semangat tu untuk menjadi seorang kita kata penyanyi dan juga orang kata pemuzik yang mempunyai ilmu. And Naim percaya benda ni sebenarnya harus datang dengan disiplin lah. Naim rasa sebelum ni pun kalau dia nak buat apa-apa, I need to put 200% effort on it sebab Naim tak nak buat benda separuh jalan. And bila datang diri Naim dalam industri muzik ni, Naim rasa macam okay, this is another thing, another cabaran untuk Naim tempuh. And Alhamdulillah, hari ni Naim berada di sini. Alright, Naim pernah tulis satu lagu tentang kesihatan mental. So sebenarnya apa yang mendorong Naim tulis lagu macam tu dan sebenarnya apa tema sosial yang Naim nak utarakan melalui lagu-lagu ciptaan Naim sendiri? Biarkan saja, tak bererti apa-apa tiap satu kata mereka. Lagu ni my very second single yang bertajuk Sempurna ni Naim khaskan untuk mereka yang mengalami mental issues. Mana mental illness ni adalah benda yang tak boleh dipandang enteng ya kawan-kawan dalam Malaysia ni. Sebab ramai orang menganggap benda ni satu benda yang kita tak nampak dengan mata kasar ni tak wujud. So tak boleh macam tu. So Naim percaya lagu ni sebanyak memberi banyak harapan pada orang. Naim percaya lagu ni juga orang suka dengar dulu bila dia perform. So Naim rasa macam alhamdulillah seronok kan. Shot sendiri tiba-tiba. So Naim ingat satu kisah tentang lagu ni Sempurna ni. One of my friend she's actually having a very bad depression at that time. And Naim bagi dia dengar lagu ni. Dia demo awal-awal tau. So dia cerita macam ni, aku sebenarnya I almost cut myself before kau text aku nak pergi dengar lagu ni. So bila kau bagi aku dengar lagu ni, aku rasa macam there's something inside of me yang hidup balik. So dia kata thank you so much. So Naim rasa macam sangat-sangat rupanya I just somehow accidentally save a soul. Itu yang dia cuba achieve dalam kerja Naim lah. Sebab Naim percaya apa segala kita buat ni harus dijadikan ibadah. Penyanyi ke, pelakon ke, awak penceramah ke, apa-apa awak nak buat, awak harus bagi kesan yang mendalam kepada orang yang mendengar, menerima dan juga mencantik. So lagu-lagu lain yang Naim suka buat pun mostly memang takkan lari jauh tentang motivasi dan sebagainya. Macam lagu Sumpah ni pun, lagu ni mengisahkan tentang cinta seorang hamba pada pencipta dia. Adakah engkau menungguku tu pula, lagu tu mengisahkan tentang jangan putuskan silaturahim dengan sesama saudara anda. Lagu Sembah ni pula mengisahkan tentang bagaimana kita sepatutnya meletakkan pengharapan kepada Allah SWT instead of manusia. So kita sampaikan dalam cara yang lebih pop dan lebih senang masyarakat sekarang, terutama sekali anak-anak muda untuk dengar. Okay, now kita nak tanya, apa pendapat Naim sebenarnya pasal peluang orang muda dalam pemerkasaan komuniti dan masyarakat melalui bakat yang orang-orang muda ni ada? So, adakah keserasian antara pemerkasaan sosial dan industri hiburan hari ini? Mungkin ada yang boleh Naim perkatakan? Kita sebenarnya dah menjangkau tahun 2020 ni dan kita dapat lihat corak anak muda sekarang bukan lagi macam dulu, di mana kita dapat akses untuk informasi tu lebih cepat, lebih mudah daripada orang tua kita terlebih dahulu lah. Dan Naim percaya sebenarnya anak muda kita ni mampu melakukan sebagaimana generasi terdahulu kita mampu buat. Cuma kita perlu perbanyakkan lagi masa untuk mengkaji dan juga explore segala kemahiran yang anda boleh buat. Dan Naim percaya anak muda ni juga semangatnya kuat. Ibarat api membara, jangan disimbah minyak je lagi dia tinggi.
So Naim cuma mengharapkan kepada semua anak muda termasuk diri ni sendiri untuk keep on exploring, keep on searching, keep on learning, sebab benda ni dapat membantu kita pada masa akan datang. Dan insyaAllah dengan semangat dan juga kita punya pengangkatan kita hari ni, kita mampu mengangkat Malaysia ke martabat yang lebih tinggi. Di saat ku gelita di selimut sengsara, kau bagai bintang bersinar. Dan bila ku terluka dihiris kisah lama, kau kaburi semua bayangan. Ku berharap tertulis kita selamanya. Kau hadir dalam mimpiku, dalam setiap doaku. Terangilah cinta ini agar bahagia. Kau hadir memeluk jiwa, jawab segala tanda tanya. Kau satu-satulah nyawa bagaikan udara. Dan bila ku terluka dihiris kisah lama, kau kaburi semua bayangan. Ku berharap tertulis kita sampai surga. Kau hadir dalam mimpiku, dalam setiap doaku. Terangilah cinta ini agar bahagia. Kau hadir memeluk jiwa, jawab segala tanda tanya. Kau satu-satulah nyawa bagaikan udara. Tak mampu aku melepaskan dirimu, aku rayu. Dan sesungguhnya aku mau kamu tahu. Kau hadir dalam mimpiku. Oh yeah. Dalam setiap doa, terangilah cinta agar bahagia. Kau hadir memeluk jiwa, satu-satulah nyawa bagaikan udara. Mimpiku, doaku, jiwa tanda tanya. Terima kasih Rakita dan juga KBS kerana sudi menjemput saya ke dalam program More Orang Muda. Terima kasih. Okey, memandangkan bulan Ramadan sekarang ni, apa pengertian bagi seorang Naim Daniel bila menjalani Ramadan dalam keadaan sekarang ni? Kita tak boleh keluar rumah, kita kena stay at home, kan? So, daripada segi Naim, apa pengertian Ramadan kali ini? Bagi Naim, arti Ramadan pada tahun ni adalah salah satu cara Allah nak tunjuk macam nah kau. Sebab kita sebelum ni macam sibuk dengan dunia kan. Masa bulan puasa sebelum ni pun kita sibuk kerja, Naim pun sibuk show dan sebagainya. Kadang-kadang tak ada masa. Bukan tak ada masa lah, kita lalai
terawih pun entah mana apa semua. Kali ni Allah tunjukkan di mana, okay, kali ni aku bagi seluruh umat manusia sekarang berehat sepuasnya, so that korang boleh fokus kat aku. So Alhamdulillah, Naim pun betul-betul terciduk and Naim rasa betul lah, besar lah kuasa Allah tu. Allah hanya hantarkan satu kecil makhluk yang tak nampak dengan mata kasar untuk menggoncang dunia kan. Tambah-tambah lagi kita nampak dia punya kebesaran di bulan Ramadan ni, di mana semua orang perlu duduk rumah, kita berasa panik, takut semua, but kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih fokus dan lebih sempurna daripada tahun-tahun sebelum ni. Naim agak bersyukur sebab dapat hidup di zaman ni di mana kita merasa untuk dalam perintah kawalan pergerakan ni puasa dalam cara PKP. So mungkin kita sambut Ramadan dalam cara berbeza tapi ibadah dijalankan tetap sama. So ya, itulah arti Ramadan bagi Naim. Allah berikan. Alright. So sekarang ni Naim Daniel, apa kata-kata seorang Naim Daniel kepada mereka-mereka yang takkan melupakan Ramadan 1441 Hijrah kali ini? Kalau sebelum ni kita masa Ramadan kita boleh sibuk fokus bekerja dan sebagainya sampai lupakan ibadah kita kepada pencipta, termasuk diri sendiri. Ini adalah masa untuk kita buktikan kita adalah hamba yang takut kepadanya dan juga taat kepada perintah Allah SWT. So all we need to do adalah fokus dengan amal ibadah kita, ikhlaskan sepenuh hati dan rajin-rajinkan diri untuk bermuhasabah diri. Bukan muhasabah tapi muhasabah diri. So we have to make sure segala apa yang kita buat ni kita ikhlaskan diri lebih daripada sebelum ni, dan kita tak sangka kita dapat hidup lagi, nafas diberikan untuk tiba di Ramadan pada tahun ini, dan kita tak tahu pun Ramadan tahun depan kita sempat ke tak. Mungkin ni adalah video last untuk Naim nak pesan kepada anda semua untuk teruskan membuat amal dengan ikhlas. Mungkin tahun depan dah meninggal ke apa, kita tak tahu kan. So keep on berpesan-pesan benda yang baik sesama Islam, sesama saudara kita, and also kita tak payah fikir pasal benda lain lagi dah. Now kita just duduk rumah, stay safe, beramal ibadat kepada Allah SWT dan jalankan puasa dengan sebaik cara, insyaAllah. Alright, last daripada Naim Daniel, kata-kata seorang Naim Daniel kepada our frontliners dan juga kepada penonton-penonton yang tengah menonton sekarang. So saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton video ini di rumah, especially yang tak ada buat apa tu. Terima kasih banyak sebab anda mendengar arahan kerajaan, and also selamat berpuasa kepada anda semua menonton video ini. Tak lupa juga terima kasih kepada our frontliners yang berada dari sektor perubatan, pertahanan, sektor awam, swasta dan sebagainya. Anda adalah hero kami, dan mungkin juga anda menjadi hero yang tidak didendangkan, tapi kami berterima kasih atas setiap satu usaha anda, atas cuba memperbaiki Malaysia dengan sebaik cara. Thank you so much. And nak ucapkan kepada anda sebelum menonton video ni, just stay at home. Kita diberi satu tugas di mana kita tidak perlu pergi berperang seperti mana nenek moyang kita terlebih dahulu untuk menentang musuh. Sekarang ni cara kita berperang untuk menentang musuh COVID-19 ni hanya dengan cara duduk rumah, dan kita kurangkan segala urusan kita di luar sana. Kita hentikan jaringan COVID-19 ni. Semoga segalanya dapat kembali pulih seperti sedia kala, dan saya nak ucapkan kepada anda semua supaya terus sabar dan juga kekal tenang. Hashtag kita masih menang. Hashtag kita jaga kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jika harus ku bersabar dengan segala derita, ku terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara, ku rela. Aku mengasihimu sehingga nadiku tiada lagi berlagu. Andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya, terangilah gelapku walau dalam gelita. Dengarkan aku, jiwaku tulus untukmu. Jika harus ku bersabar dengan segala derita,
terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara ku rela. Cinta akan ku mengasihimu sehingga nadiku tiada lagi berlagu. Andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya, terangilah gelapku walau dalam gelita. Dengarkanlah aku, jiwaku tulus untukmu. Andainya bumi tidak mampu berputar lagi, sumpah setiaku kan tetap ada di sini. Dengarkanlah aku, jiwaku tulus untukmu. Sumpah, terima kasih. Teruskan bersama kami sepanjang Ramadan ini dalam program Istimewa Ramadan Rakita yang bertajuk Moreh Orang Muda yang dibawakan khas oleh Kementerian Belia dan Sukan.